Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini insyaallah kita akan sambung bacaan kita dari surah Al-Insan. Hari ini kita baca dari kalau kira semalam kita sampai ayat yang ketiga. Jadi kita baca ala-ala baca daripada awal lah. Kita ulang bacaan semalam insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء
وزادهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. Baik, sebelum kita tadabbur dan terjemah makna dia, qawarir, kita tengok qawarir ada dua, qawarir. Kalau kita tengok ada lepas qawarir tak ada huruf alif, dua-dua tu, tapi pada tanda alif qawarir pertama bulat dia besar sikit daripada qawarir yang kedua. Yang tanda besar tu kalau kita berhenti dia ada qawarira, berhenti. Tapi kalau yang kedua tu kalau dia berhenti dia tak ada. Contohnya wa akwabin kanat qawarir, berhenti. Ada nak berhenti qawarir yang kedua tak ada alif. Kalau berhenti pada qawarira yang pertama berhenti dengan ada alif. Wa akwabin kanat qawarira, tu berhenti macam tu. Kalau berhenti pada qawarir yang kedua tak ada alif. Wa akwabin kanat qawarira. Kalau dalam keadaan sambung dua-dua alif tu tak ada. Maknanya alif yang pertama tak ada ketika wasal, ada ketika sambung, ada ketika waqaf.
Alif yang kedua tu tak ada ketika wasal dan tak ada juga ketika wakaf. Itu cara dia nak baca. Kadang-kadang saja orang suka berhenti situ nak bagi tahu. Cara bacanya begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Tuhan pemilik dan penguasa segala yang wujud di alam semesta. Dialah yang hidup tak akan mati dan selain daripadanya akan mati. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Sekejap nak share sikit. Ada mana saya? Ada nak share dalam grup baru. Mana kita punya link kuliah ni? Duduk hilang. Kau tak ada share ni? Ada dah kan? Tak jumpa link dia. Grup mana satu? Banyak sangat grup ni. Apalah, share panik lah. Baik, jadi semalam kita baca tentang ayat 2, ayat dan 3 ayat dari surah Al-Insan yang menceritakan kepada kita tentang hakikat hidupnya manusia ini, bahawa kita tercipta, diciptakan. Bukan kita ni jadi dengan sendiri, dan bukan kita yang mencipta diri kita sendiri, dan bukanlah kita ni dicipta oleh mak ayah kita. Sebaliknya, mak ayah kita tu hanya asbab, hanya asbab yang mana Tuhan yang punya kuasa sebenar ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia cipta kita, tujuan dia menciptakan adalah untuk dia uji kita. Dia uji dari kalangan manusia ini, siapakah yang betul-betul bersyukur kepadanya. Dalam keadaan diuji itu, maka soalan periksa dia ialah hidayah dia. Hidayah Allah ni Allah Ta'ala tunjuk kepada manusia, inna hadainahu sabil. Maka kami tunjukkan kepada dia jalan kehidupan. Nak buat baik pun dia tunjuk, nak buat jahat pun dia tunjuk. Sebagaimana dalam ayat Quran yang lain, wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Maksud dia, dan kami bagi kepada dia petunjuk dua-dua jalan. Iaitu jalan baik pun boleh, jalan jahat pun boleh. Tapi tunjuk di sini, tunjuk yang dia redha hanyalah jalan kebaikan. Tunjuk yang keburukan tu maknanya Allah benarkan dia buat dalam keadaan Allah tak hukum dia terus. Boleh je siapa nak curi, curi lah. Tapi kena ingat, apa yang curi di dunia dia tidak dihalang, tapi di akhirat nanti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh je nak bunuh orang, tak ada yang menghalang dia di dunia. Kalau tak adalah seorang ahli maksiat, waktu dia nak buat maksiat, tiba-tiba terhalang dia daripada melakukannya. Dia nak curi, tangan dia jadi lumpuh. Tak ada, Tuhan kata wahadainahun najdain. Dia benarkan dulu. Tak ada orang waktu nak bunuh, tiba-tiba mata dia jadi buta, tak nampak sasaran dia. Tak ada. Setiap orang yang nak melakukan maksiat, Allah Ta'ala benarkan dia. Benar dari sudut kejadian berlakunya, tapi dari sudut syariat Allah tak izin. Allah tak benar dari sudut syariat. Haram hukum dia. Siapa curi haram, zina haram, rasuah haram, bunuh orang haram, judi haram.
Tapi waktu mereka nak buat, Allah Ta'ala tidak menghalangnya dari sudut dia tidaklah panggil berlaku kepadanya sesuatu yang menyebabkan dia ni tak boleh buat maksiat. Tapi kena ingat bahawa ini sebahagian daripada proses ibtila, ujian. Dalam masa yang sama Allah turunkan hidayah. Dia suruh kita salat, dia suruh kita puasa, dia suruh kita bayar zakat, dia suruh kita buat haji, dia suruh baik kepada kedua ibu bapa, kepada jiran tetangga, dia suruh sedekah, dia suruh zikir. Semua ni adalah bentuknya ujian Allah. Mana kita sedang berada dalam ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ujian hidup kita? Selama kita masih bernyawa, maka gunakanlah nyawa ini dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara mentaati Allah jelas, inna hadainahu sabil, kami tunjuk kepada dia jalan hidayah. Sebab tu tidak ada jalan untuk mengabdikan diri kepada Allah melainkan dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah. Dan ini kita ingatkan semua sentiasa bahawa sifat nature agama kita ialah tidak boleh melakukan sesuatu dalam agama melainkan apa yang Allah iktiraf sebagai agama. Seseorang tidak boleh memasukkan dalam agama Allah sesuatu yang Allah Ta'ala tak izin, kerana agama tu milik Allah, milik Allah. Jadi nak buat ibadat macam mana? Sebagaimana yang difardukan atau diperintahkan oleh Allah. Kalau dia kata subuh 2 rakaat, 2 rakaat lah kita buat. Jangan waktu lebih rajin kita nak salat subuh 4 rakaat. Tak boleh. Sebab dia kata macam tu. Lalu dia kata Fatihah ni rukun. Allah Ta'ala berdasarkan hadis Nabi SAW, la salati man lam yaqra fatihatal kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tak baca surah Fatihah. Maka Fatihah rukun. Dia kata boleh tak nak ambil surah lain jadi rukun? Tak boleh. Pasal itu syariat. Saya suka baca surah lain, awak baca surah lain lepas baca Fatihah. Tapi Fatihah tak boleh tinggal. Sebab apa? Itu rukun. Jadi sifat agama ni dia datang dari Allah untuk umat. Kalau orang tanya benda baik apa salahnya, kita buatlah benda baik. Tak salah pun kita buat. Jawapan dia, kita diadili dengan perintah. Dan kita juga dihukumi sekiranya menyelisih Nabi. Ada zaman salaf, seperti Abdullah ibn Mubarak, saya lupa nama dia, seorang salaf, bila dia tegur orang buat salat yang Nabi SAW tak suruh. Dia buat salat apa, salat sunat yang memang Nabi tak suruh buat salat. Lepas tu bila ditegur, dia kata takkanlah Allah Ta'ala nak hukum kita disebabkan salat. Jawab dia, Allah Ta'ala tak hukum kamu disebabkan salat. Allah hukum kamu sebab kamu menyelisihi Nabi dia. Pasal kamu buat salat ni tidak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kepada hidayah, sifat agama, nature di agama ni dia adalah milik Allah. Dan kita mengabdikan diri melalui jalan yang Allah tunjukkan kepada kita. Baik akidah, baik ibadah, salat kita, haji kita, puasa kita, zakat kita, semua benar. Nabi SAW kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu tengok aku salat. Bukan sebagaimana kamu rasa benda tu baik. Tak ada. Buat haji, Nabi kata, litakhudhu anni manasikakum. Ambillah hajimu daripada aku. Pasal apa? Sebab Nabi menerima wahyu. Bukan Nabi kata, pada kamu lah buat haji,
asal benda baik, apa salahnya? Nabi tak kata macam tu. Sebaliknya Nabi kata, litakhudhu anni manasikakum. Bahkan sebelum, antara wasiat Nabi yang paling besar, hadis yang masyhur tentang wasiat Nabi. Satu hari seorang sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi bagi tazkirah yang menyedihkan kami sampai menitis air mata kami, sampai gemetar hati-hati kami, sehingga kami menyangka seolah-olah Nabi bagi tazkirah ni macam nak pergi selama-lamanya. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, peringatan hari ini ni macam peringatan orang yang nak meninggalkan kami. Kalau sekiranya kamu nak tinggalkan kami, apa wasiat kamu kepada kami? Kata Nabi SAW, aku wasiatkan kamu bertakwa kepada Allah. Kemudian aku wasiatkan kamu supaya kamu taat kepada pemimpin. Dan Nabi SAW juga kata, siapa yang panjang umur di kalangan kamu akan melihat perselisihan yang banyak. Di saat itu aku wasiatkan kamu berpegang teguhlah dengan sunnahku. Itu wasiat Nabi. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Kalau panjang umur, kamu akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi di saat itu aku wasiatkan kamu berpegang teguhlah dengan sunnahku. Pasal inilah jalan hidayah. Allah Ta'ala tunjuk kepada kita melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena ingat, bila sebut hidayah, kita minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Bila sebut ayat ni, inna hadainahus sabil, dan bila sebut zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, hidayah tu datangnya dari Allah, bukan kita pandai-pandai reka sendiri, tidak. Jadi Allah Ta'ala akan nilai kita. Ujian ini berdasarkan skema hidayah. Tak ada orang di hari akhirat dia kata, tak apalah, takkanlah Tuhan tak terima kita buat benda baik, apa salahnya. Ayat tu tak terpakai dalam, Allah panggil apa? Ibtila Allah Ta'ala, ujiannya Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya. Sebab apa? Sebab Allah yang nyatakan, bukan saya kata macam ni, oh tak pandai-pandai ambil kerja Tuhan. Oh tahu-tahu amalan tak terima, tahu-tahu Tuhan. Kita bukan ambil kerja Tuhan dah. Kita menyampaikan maksud daripada ayat-ayat Allah. Allah sendiri yang sebut macam tu. Hidayah ni supaya diikuti. Sebab tu kita minta ihdinas siratal mustaqim, dan difahami oleh Nabi SAW. Nabi sendiri yang kata, man amila amalan la laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang buat amal yang kami tak suruh dia buat, laisa alaihi amruna, kami tak suruh pun dia buat, Nabi kata fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. So kalau Allah suruh kita ikut jalan hidayah, kemudian Nabi SAW suruh kita ni ikut jalan-jalan dia, dan Nabi ingatkan, siapa yang tak ikut jalan dia, maka Allah Ta'ala tak terima yang dia buat. Habis tu bila kita sampai kepada kita, ayat Quran kata macam tu, hadis kata macam tu, takkan kita nak kata, alah benda baik, apa salahnya, takkan Tuhan tak terima. Masalahnya skema dah ada. Kalau kita ambil ujian dunia kita ada skema pemarkahan. Cikgu suruh buat tulisan gini, tajuk dia gini. Kita pun tak apalah, kita tulislah tajuk lain pun, benda baik. Takkanlah cikgu tak bagi markah. Masalahnya skema sudah ditentukan. Jadi ini kepada orang-orang yang beriman,
bahawa jalan hidayah itu sudah terbentang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan inilah jalanku, kata Allah, jalanku yang lurus. Yang duk minta itulah jalanku yang lurus. Duk minta ihdinas siratal mustaqim. Inilah jalan dia. Fattabi'uhu, kata Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi bagi tahu kepada umat dia ni, fattabi'uhu, maka ikutlah jalan tu. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Ini semua nas-nas Quran dan hadis yang menyatakan kita dalam meniti, menjalani ujian kehidupan, maka kita mesti menjawab atau melakukan seperti mana yang diperintahkan oleh Tuhan. Hari ini kenapa kita salat 5 waktu? Sebab Allah suruh kita salat 5 waktu. Kenapa kita puasa bulan Ramadan? Sebab Allah suruh kita puasa bulan Ramadan. Boleh tak kita nak puasa bulan lain sebagai puasa sunat? Boleh. Tapi kalau nak puasa tiap-tiap hari, tak ada hari tak puasa, setahun kita puasa, tidak ada. Nabi tak ajar macam tu. Bahkan ada orang yang nak buat macam tu, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat hidayah macam tu, jalan hidayah. Jadi kita ni kena cari apa yang diperintahkan, jangan cari larangan. Kalau cari larangan tu bukan sifat dia. Kita cari hidayah, kita tak cari benda ni tak ada larangan pun. Selama tak ada larangan, kita buat. Kalau lagu tu nayo, kita, saya ambil analogi contoh. Kita naik kereta, yang ada depan kita ni signboard petunjuk ke signboard larangan? Kita nak pergi Kuantan, kita cari petunjuk ke kita cari signboard no entry? Mesti kita cari signboard petunjuk. Dia kata Kuantan, belok kanan, belok kiri. Kita tak cari signboard no entry. Dia kata tak ada pun larangan tak boleh masuk. Aku redah je nak pergi Kuantan. Agak-agak sampai ke kalau macam tu? Tak sampai. Sifat agama ni kita kena cari petunjuk, bukan tunggu larangan. Aku buat je, selama tak ada larangan aku buat je. Bukan macam tu sifat agama. Agama ni kita cari petunjuk. Mana petunjuk Allah? Sebab tu kalau nak cari larangan, tak ada larangan pun salat subuh 3 rakaat, tak ada. Tak ada larangan salat zuhur 5 rakaat, tak ada. Tuan-tuan carilah, ada tak dalam Quran, hadis Allah larang salat subuh 3 rakaat? Tak ada. Pasal apa tak ada? Sebab Allah suruh kita salat 2 rakaat. Hadis pun begitu, Nabi ajar macam tu. So dalam hidup ni beragama, jangan cari larangan, lepas tu redah je ikut buat. Selama tak ada larangan kita buat, tak boleh. Sifat agama ni cari petunjuk. Ramai orang bila kita tegur beragama, dia kata benda baik, apa salahnya? Lepas tu bila kita kata lagi Nabi tak suruh, tapi Nabi pun tak larang. Masalahnya dalam agama ni kita bukan cari selama Nabi tak larang aku buat, tak ada. Kita kena cari petunjuk. Sebab kita cari larangan, seolah-olah macam kita nak jalan cari signboard no entry. Signboard no entry ke KL ke kanan, apa tu lagi Ipoh ke kiri, contoh. Kita pun, aku nak pergi Ipoh tapi masuk kanan, pasal apa? Tak ada signboard pun no entry. Kan petunjuk tu ke kiri lah.
Tak ada larangan pun kita pergi ke kanan. La ilaha illallah. Kan petunjuk tu ke kiri. Selama tak ada larangan, apa salahnya kita masuk je lah. Tuan-tuan takkan sampai. Jalan agama ni lebih complicated daripada jalan tu. Salat subuh 2 rakaat, tak ada larangan pun 3. Memang tak ada, tapi ni larangan. Ni perintah dia 2. Sebab tu dalam bab ni, kalau orang kata, Ustaz, apa hukum kalau kita baca zikir selepas solat 1000, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000. Boleh ke tak boleh? Kita tanya depan, praktik tu. Subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000. Saya nak baca, boleh tak boleh? Tak ada larangan pun nak baca. Memanglah kan, tapi ada petunjuk Nabi baca 33. Kenapa kamu nak baca 1000? Dah ada petunjuk 33, baca 33 lah. Ini mana petunjuk? Tak ada larangan pun nak baca 1000. Nabi suruh 33 lah, jangan nak 1000. Dah 1000 lagi banyak pahala dia. Siapa kata? Dia kata kalau benda tu baik, mesti Nabi dulu buat daripada kita. Sekarang ni Nabi terima wahyu, dia kata 33. Kamu terima apa kata 1000? Dah benda baik, apa salahnya? Dua ulama tu je bangun. Sifat agama ni, dia mesti mencari petunjuk. Cari petunjuk. Orang tu mari zikir. Orang dia kata zikir hu. Tahu kan? Ada dengar kan orang zikir baca hu. Ada setengah tu kata Allahu. Lepas tu naik lagi tahap hu. Tak ada Allah hu. Kita kata zikirlah dengan sifat Nabi ajar macam mana? Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia kata benda ni pun baik juga. Siapa ajar benda baik? Ni Nabi ajar hidayah dan petunjuk. Ni ikut ni je. Jadi sifat agama ni kita cari hidayah, bukan cari larangan. Kalau cari larangan, letih lah tuan-tuan. Letih lah. Dia buat benda halal dengan haram ni dengan ibadat lain. Makan minum asalnya halal, makanlah nak makan, sehingga ada larangan. Itu bab makan minum. Bab ibadat asalnya tak boleh buat, sehingga ada perintah. Aku nak buat macam, jangan, nanti dulu. Cari dulu, ada tak petunjuk atau suruh buat, ada buat. Kalau tak ada, duduk diam-diam. Jangan buat dulu, lepas kita buat baru kata, tak ada petunjuk rupanya. Betul. Bila dah buat, mulalah kita kata, takkanlah Tuhan tak terima. Sebab kita buat dulu, bukan kita cari petunjuk dulu. Ini apa ni? Kita kembali kepada ayat Quran yang kita baca. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafur. Sama ada dia syukur, maknanya dia ikut jalan hidayah tu, atau kufur, dia tinggalkan jalan hidayah tersebut. Lalu kesudahannya apa? Kesudahannya antara dua persimpangan. Sebab Allah Ta'ala kata imma. Imma ni dia tak boleh dua-dua. Imma wa imma. Imma ni sama ada. Sama ada gini atau gini. Dia tak ada duduk tengah-tengah. Imma syakiran wa imma kafura. Jadi natijah dia orang ni sama ada dia jadi orang yang bersyukur atau orang kufur. Dia tak ada syukur pun ya, kufur pun ya, jadi tengah-tengah, tak pergi mana-mana. Yang kufur, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Maksud dia apa? Inna a'tadna, sesungguhnya kami, kata Allah, a'tadna lil kafirin, kami telah sediakan
bagi orang-orang yang kufur. Kufur ni dalam bahasa kita derhaka. Kufur ni makna apa? Derhaka. Derhaka ni maksudnya apa? Tak dengar kata, tak ikut petunjuk, derhaka. Tuhan suruh lain, dia tak dengar. Tuhan suruh, dia tak dengar. Tuhan larang, dia langgar. Derhaka. Kufur. Hak berat lagi, kufur tak mengaku Tuhan tu. Tuhanmu siapa? Tuhan aku ni. Ish. Hak buatmu Tuhan lain, mu pergi sembah Tuhan lain. Berat ni. Kita panggil sekeh kepala, orang tahu. Allah bukan setakat sekeh kepala, huban dalam api neraka tu. Tahu sekeh tak dengar? Sekeh kepala tahu. Tu kalau tak dengar kata anak kita, tebinglah tak dengar kata. Kita kata tebing mana? Beranilah tak dengar kata. Tebing tu makna berani. Beranilah tak dengar cakap pak kita. Mak kata, tebinglah tak dengar cakap ayah. Kalau nak boleh menyepak kau menapa kau, tebinglah. Beranilah. Jadi dalam agama, derhaka kepada Tuhan maknanya kufur. Inna a'tadna lil kafiri, kami telah sediakan bagi siapa yang kufur. Itu derhaka. Macam mana kami sediakan dia? Salasila, rantai-rantai, wa aghlalan, belenggu-belenggu, wa sa'ira, dan api yang menculang. Rantai apa? Belenggu apa? Apa beza rantai dengan belenggu? Ikat. Belenggu ikat. Rantai tu bahasa kita Kalau bahasa yang benar juga, tapi maksud sebenar rantai ialah yang mengikat kaki, belenggu yang melikat kepala dan tangan. Dia macam tu. Orang yang dihukum, kaki dirantai, tangan dibelenggu dekat leher. Jadi ahli neraka ni, kakinya dirantai, tangannya terikat ke lehernya. Yang rantai itu dipanggil salasil, kaki dirantai. Aghlal, belenggu. Inna a'tadna lil kafirina salasila, yakni Allah sediakan rantai untuk ikat kaki, wa aghlalan, belenggu untuk ikat tangan di leher. Jadi dia akan berjalan macam orang kena bercara tu. Bukan main-main kata. Bukan kata diumbang macam tu je tau. Masuk neraka tu dirantai kaki, diikat tangan, ikat tangan di leher. Tak tahu macam mana. Bahkan rantai dia tu bukan main-main. Berapa panjang rantai ni? Apa dah ayat Quran? Lupa dah ayat Quran tu. Khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima salluh, thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Pada rantai yang panjangnya 70 hasta, maka ikatlah dia. Macam mana diikat kaki dengan rantai yang panjang dia 70 hasta? Itu ayat Quran tu. Khudhuhu faghulluh, ambil dia, maka ghullu, belenggu dia, ikat. Thumma al-jahima salluh, kemudian campakkan dia ke dalam api neraka. Thumma fi silsilatin, kemudian dalam rantai thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku, ikatlah dia dengan rantai yang mana panjangnya 70 hasta. Dahsyat. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita
dengan rahmatnya sehingga dia selamatkan kita dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ni doa nak selamat daripada api neraka yang paling ampuh, yang paling mudah dibaca. Tengah-tengah ingat cerita hamba api neraka, baca doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita nak selamat daripada azab api neraka. Siapa lagi ingat doa-doa yang Nabi ajar untuk selamat daripada api neraka? Hak biasa kita baca tu hak umum. Mana lagi Nabi ajar doa untuk kita selamat daripada azab api neraka? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Secara umumnya semua doa ni nak minta selamat daripada neraka, masuk syurga. Tapi ada doa-doa yang memiliki lafaz khusus, selamatkanlah aku dari api neraka. Macam tadi, waqina azabannar, selamatkanlah aku dari api neraka. Antara doa yang kita baca ialah doa sebelum salam. Innaka hamidum majid. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Doa ni Nabi ajar dibaca setiap solat sebelum salam. Sebab innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Pertama, minta berlindung dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, daripada keburukan fitnah dajjal. 4 perkara ni Nabi berlindung dengan Allah dan Nabi baca pada sebelum salam. Kita salat baca ni. Cuba kita baca sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kena ingat dia, ki dia mudah. 4 perkara ni, 2 azab, 2 fitnah. Azab, azabil qabr, wa min azabi jahannam, wa min azabil qabri. 2 fitnah, fitnatil mahya wal mamat, fitnatil masihid dajjal. Jadi kalau kita baca doa ni, ini doa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, supaya setiap waktu, setiap hari kita berlindung dengan Allah daripada fitnah api neraka, azab api neraka. Sebab terlalu dahsyat. Tak patut berlalu dalam hidup seorang Muslim, melainkan dia minta dengan Allah masuk syurga dan dia minta dengan Allah selamat dari azab api neraka. Mesti. Sebab terlalu dahsyatnya azab. Dan neraka ni sifat dia memang nak sangat bakar manusia ni. Dia minta dengan Allah, memang dia nak bakar. Dan padanya ada hembusan-hembusan api. Kalau cerita-cerita banyak memang azab ni dahsyat lah. Cuma Allah Ta'ala dalam surah ni, dia hanya sebut 1 ayat dia tentang azab. Lepas daripada ayat ni, cerita tentang ayat nikmat tu.
nak memberi isyarat kepada kita rahmat Allah lagi luas daripada kemurkaannya. Di situlah adanya harapan bagi kita untuk mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah. Kerana Allah rahmatnya maha luas. Cuma jangan mengharap dalam lalai. Itu nama dia angan-angan. Mesti mengharap dengan usaha dan amal. Kerana itulah rupanya harapan yang benar. Maknanya kalau dia kata aku harap masuk syurga lah, rahmat Allah, takkanlah Tuhan tak nak azab kita. Tapi kamu tak salat, kamu tak puasa, kamu tak istighfar, kamu harap masuk syurga dengan angan-angan. Tak boleh. Kalau harap ni betul-betul harap masuk syurga, salatlah, puasalah, infaklah, istighfarlah. Pasal apa? Itu harapan yang benar. Kalau harapan tanpa amal, itu nama dia angan-angan, kosong. Jadi orang yang betul-betul mengharapkan, dia doa, dia istighfar, dia salat, walaupun rahmat Allah dulu puas. Jadi insya-Allah ayat seterusnya cerita tentang rahmat Allah, itulah cerita tentang syurga. Orang yang baik, apa pula kesudahan dia. Jadi untuk tu kita sambung minggu depan. Minggu depan tu ingatnya paling awal hari Rabu kalau tidak, insya-Allah. Kalau ada rezeki saya sampai sini hari Rabu. Pasal hari Isnin ada masih urusan di hospital. Hari Selasa tu mungkin kalau boleh discharge lah. Takkan Isnin operate Selasa Isnin tu juga discharge. Paling awal mungkin hari Selasa tu, insya-Allah. Hari Rabu adalah sini. Kalau lah tidak ada masalah, doalah agar Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemudahan untuk semua, dan Allah Taala bagi kekuatan untuk kita dan taufik bersama kuliah kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.